Tes 1 2 3 1 2 3 testing 1 2 3. Testing 1 2 3 percubaan suara clear tak tahu ni. Mic murah ni. Main slit keluar kat ni. Jarang-jarang orang boleh buat tu. Testing 1 2 3. Oi, gambar cantik. Alhamdulillah, gambar cantik Gambar berlatar belakang kan. Ada logo Az-Zuhar, yang tu yang penting. Siap 3 jari lagi. Okey, sahabat-sahabat yang terlihat ataupun terkelih ataupun tertengok secara langsung live SB melalui SB page Az-Zuhar ni, sebelum daripada kita mulakan untuk siri yang ke-14 pada malam ni, sahabat-sahabat boleh share, tekan share, tekan share, bukan tekan tu tekanan. Tekan share. Iqbal Ali, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, Ustaz Malik Rahman. Allahu Akbar, Ustaz Malik. Bos kita ni. Allahu Akbar. Baik sahabat, sebelum daripada kita teruskan ni, 8 suku insya-Allah kita akan mulakan. Izinkan saya letak jam depan ni, takut terlajak terlebih kurang ke. Kita boleh tengok jam kita. Putrajaya clear Ustaz. Alhamdulillah. Idham Safwan. Jauh tu. Saya live daripada Baling, Kedah, Darul Aman. Baling ni. Balik cuti sekolah orang ni sangkut terus. Sangkut pakai PKP sini ya. Kuarantin sungguh. Nak keluar balik ke sana pun tak boleh. Sangkut lagi. Doa-doa lah keadaan kita, keadaan negara kita, COVID-19 ni beransur kita balik. Dekat sikit lah. Tidak bersiaran di Seri Kembangannya. Seri Kembangan sebelah yang Putrajaya kan. Dekat sikit. Silakan share, like, share dan sebagainya. Kita ramai-ramaikan lagi. Kita bagi seantara dunia boleh melihat perkongsian kita secara live daripada page Az-Zuhar ini. Satu inisiatif daripada pihak Az-Zuhar untuk terus merancangkan program-program ilmu ini. Mudah-mudahan masa-masa yang ada ni tidaklah kita terbuang sangat kan. Alhamdulillah, sempoi Ustaz, santai dok. Santai juga, santai pun terketak ni. Yalah, Big Boss Az-Zuhar, puji payah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan guru, para alim ulama yang tengok ni, kalau ada salah dan silap tu boleh tegurlah. Tegur dalam sesi perbincangan kita sekejap lagi. Kita akan mulakan dalam masa 10 minit lagi ni. 8 suku ni. 8 suku. Saya ingat macam ni lah. Nak memudahkan kita sekejap lagi ni, kita sementara tunggu sahabat-sahabat kita daripada benua Afrika, daripada puncak gunung, Gunung Baling tak apa dekat sebelah ni ya. Kan? Gunung Putrajaya tu. Sempat tengok, kita mulakan dengan surah Kahfi. 10 awal surah Kahfi. Kita sama-sama kita sahut, kita sama-sama perkuatkan hafazan surah Kahfi kita, sama-sama kita baca. Kemudian selesai daripada kita baca surah Kahfi, kita terus mulakan siri perbincangan kita pada malam ni. Semalam siri yang ke-13 kita bersama dengan siapa dia? Caca Raja Lawak. Lawak sungguh kan, dia sembang sempoi juga. Saya pun ikut juga kan. Caca Raja Lawak, pengkisahan tentang dia pergi umrah kali pertama, perasaan dia, bagaimana dia pergi dengan suatu niat yang baik, dengan hasrat yang tinggi. Caca Maharaja Raja Lawak kan. Perkongsian dia semalam, kalau sahabat-sahabat tengoklah, saya pun dan tengok tengah-tengah tu, dia cerita pula pasal kisah dia, pengalaman manis dan pahit dia. Lawak pun ada dengan sahabat karib dia Helmi kan. Malam ni tak tahulah Helmi ada tak ada. Semalam nampak komen kan, Helmi tak boleh renggang dengan telefon kan. Tapi bagus, tak ada masalah. Tu medium dia kan. Perkisahan di Gua Hira. Pengkisahan di Gua Hira.
oleh Caca Maraja Lawak. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada alumni sebenarnya, alumni Jemaah Az-Zuhar yang pergi bersama dengan pakej Az-Zuhar yang teramat berpuas hati dengan layanan khususnya daripada Mutawif. Tak silap saya puas apa bawa? Puas Ustaz Salahuddin, Tok Guru besar tu. Tok Guru besar. Kan saya pun kali pertama bawa jemaah pun Ustaz Salahuddin lah yang guide, yang kita pun tengok cara dia bawa, cara, dan kita belajar. Begitulah, maknanya semua dapat faedah dan manfaat. 8-10 minit. Sahabat-sahabat, ya, Abu Ammar Al-Mahmudi. Allah, Masya Allah. Ni bos lagi besar. CEO ni. Sedang memerhati. Perhati elok lah. Perhati elok. Ni pun habis elok. Kan? Bulu hidung pun tak ada keluar ni. Minta maaf. Kita santai-santai. Nah. Okey, silakan share, like, share dan sebagainya. Kita ramaikan penonton, ramaikan view. Mudah-mudahan perkongsian ilmu, perkongsian santai yang insya-Allah kita akan bawa perkara berkaitan dengan tajuk khususnya niat. Tapi kita nak bincang dari segi adab dan etika dia. Adab dan etika dia dalam hidup kita sebagai seorang hamba kepada Allah ataupun sebagai seorang Muslim. Baik. Clear dah. Halo Ustaz. Alhamdulillah, Bukit Aman clear. Bukit Aman ni. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang berada Aman, yang duduk di barisan hadapan demi menjaga masalah rakyat, masalah negara ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan mereka. Kami ucap terima kasih sangat kepada pihak polis, nurse, dan semua pihak yang terlibat lah, bomba rela dan sebagainya, demi memelihara kelangsungan keselamatan dalam negara kita, khususnya ketika mana kita diancam dengan satu wabak COVID-19 ni. Mudah-mudahan mereka-mereka yang duduk di barisan hadapan senantiasa tabah, tekun dan istiqamah. Mudah-mudahan kita doakan itulah pahala jihad yang besar yang Allah Ta'ala bakal anugerahkan kepada mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Baik, sahabat-sahabat, malam ni ada di mana? Daripada Bangi ke dia? Ustaz Malik daripada Bangi. Ustaz Hadi daripada Lustak. Lustak. Orang Beling ada, orang Beling. Sebelum kita mula ni, kita buat gitu-gitu dululah. Kamarul Azman Yahya, ni memang kaki ngepung. Ni payah kalau kena satu trip dengan Ustaz Kamarul ni habis. Baik. Sahabat-sahabat, teruskan share. Sebelum daripada kita akan mulakan topik perbincangan kita, saya bawakan suatu perbincangan berkitab juga sebagai suatu bahan rujukan supaya dapat pandu diri saya sendiri yang ada ataupun yang mengendalikan slot untuk yang siri yang ke-14 pada malam ni. Saya bawakan kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang khususnya akan membicarakan soal perbahasan perkara berkaitan dengan niat. Bagaimana cara perbahasan, bagaimana perbahasan yang kita nak sentuh. Sahabat-sahabat kena stay at home. Stay depan telefon ni sampai habis. InsyaAllah kita akan cuba kupas sedikit sebanyak. Mudah-mudahan saya bercakap ni dapat sama-sama kita manfaat. Baik. Lagi 3 minit. 3 minit. Depa suruh mula 8 suku. Jadi tuan-tuan mati Allah, 8 suku kita mula. Sebelum daripada kita mula, insya-Allah marilah kita mulakan dahulu dengan bacaan hafazan hafazan kita semua, Suratul Kahfi, 10 ayat yang pertama daripada surah Kahfi. Mudah-mudahan sementara kita menanti sahabat-sahabat lain untuk sama-sama share, untuk sama-sama duduk berteman-temankan saya keseorangan di sini, mudah-mudahan sama-sama kita boleh manfaat dan pahala daripada fitnah Dajjal, ya, insya-Allah akhir zaman ni. InsyaAllah kita mulakan dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah sahabat-sahabat yang hafal, insyaAllah sama-sama kita baca dalam keadaan serentak ataupun
hafal sikit-sikit tak lancar. Ingat ustaz. Nak kata tak hafal teruk sangat, ingat tapi sikit-sikit. Kalau ustaz bagi buah depan tu, ekor saya sambung. Kalau jenis macam tu, baik tengok telefon dulu. Tengok telefon, kita sama-sama baca dulu, kita ulang kaji hafazan kita surah Kahfi 10 ayat yang pertama. 10 ayat pertama. Boleh nak tuan-tuan sedia insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم lupa dah. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baik tuan-tuan, selesai. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Alhamdulillah selesai untuk sama-sama kita baca. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah dajjal. Baik tuan-tuan mati Allah yang baru bersama dengan kami pada malam ini, baru bersama dengan saya pada malam ini, kita akan bersiaran langsung di page Az-Zuhar untuk siri yang ke-14 pada malam ini. Mudah-mudahan untuk siri yang sebelum daripada ni 13 dan sebelumnya, mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat dan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah buat sahabat-sahabat mutawif sepertugasan denganku sekalian yang melihat, pakat-pakat kita share masuk dalam grup Az-Zuhar alumni kita masing-masing, kita sebarkan manfaatnya, sebarkan, kita santuni dengan hati melalui page Facebook Az-Zuhar ni. Mudah-mudahan keakraban kita ni berkekalan sampai selama-lamanya insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, dengan lafaz yang mulia, saya mulakan untuk siri tazkirah santai untuk siri yang ke-14 pada malam ni dengan sama-sama dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertemuan yang Allah Taala aturkan untuk kita pada malam ini untuk siri yang ke-14 tazkirah ringkas bawakan di kalangan pembimbing-pembimbing ataupun puas ni yang terdiri daripada mutawif Az-Zuhar yang berkhidmat dengan Az-Zuhar untuk siri 1441 Hijrah untuk kali ini. Dan semalam untuk siri yang ke-13, alhamdulillah kami bawakan bersama dengan tuan-tuan Caca Raja Lawak yang telah pun bersama dengan kami dengan pakej umrah ini, mengajarkan umrah bersama dengan Ustaz Salahuddin, tak silap ingat saya, menceritakan pengkisahan bagaimana pengalaman dia
pengalaman daripada hati bagaimana Allah Ta'ala tarbiyah diri dia, tarbiyah secara langsung berdepan dengan suatu bentuk tarbiyah getir dan sebagainya, diceritakan A sampai Z, sampaikan ada di sana. Caca Raja Lawak sedih sebab dan sebagainya, mungkin mengenangkan ialah baru saja sempat pergi, tiba-tiba Masjidil Haram kosong, sunyi sepi, dengan ketiadaan orang, dengan ketiadaan kebiasaannya ramai, tiba-tiba sunyi sepi. Sedang elok sahaja baru daripada mereka pulang mengerjakan umrah, tiba-tiba sunyi sepi, seolah-olah macam Allah Ta'ala izinkan untuk mereka menikmati dan merasai suasana ketika mana mengerjakan umrah sebelum daripada keadaan yang terjadi pada hari ini. Itu untuk siri yang semalam, pada siri yang ke-13. Baik, malam ni untuk siri yang ke-14 saya bawakan tajuk untuk perbincangan dan penghayatan kita semua, niat, adab dan etikanya kita sebagai seorang Islam. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang baru melihat Abang Azli Syam BSP Bandar Sarjana Putra, anak kampung halamanku, tempatku menetap. Abang Azli pun sangkut juga di Kelantan tu, semacam dengan saya lah. Baik, Ustaz Malik Rahman, apa khabar? Sihat? Ustaz Baim, Allah Masya Allah, teman sepengajianku di Guzah. Pakat-pakat share, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama beroleh manfaat untuk hasil perbincangan santai ilmu kita pada malam ni. Baik, kita bicarakan pada malam ni sahabat-sahabat, tajuk ataupun perkara yang paling asas. Yang paling asas. Kalau kita pergi dalam kitab fiqh sendiri pun, dalam kitab fiqh terutamanya perbahasan bab ibadah, bab taharah dan sebagainya, apa juga bab dibicarakan soal niat. Bahkan dalam kitab hadis 40 pun, starting bab yang pertama, perkara apa? Perkara berkaitan dengan niat. Niat apa dia? Hati, soal hati. Sebab itu hati ni soal yang teramat sensitif. Sebab itu seseorang tersebut, bila mana hati dia bersih, hati dia suci, hati dia terkesan dengan kebaikan orang lain, bahkan hati dia mudah terkesan dengan kebaikan orang lain, dengan faktor persekitaran. Sebab apa? Sebab hati ni soal perbincangan yang besar. Sebab itu hati ni sensitif pun hati, terasa hati, buta hati. Buta perut, buta hati, lebih kurang lah tuan-tuan. Hang tak ada hati ke? Sebab apa? Sebab orang yang tak ada hati perut ni, cakap apa dengan dia pun tuan-tuan mati Allah, dia takkan dengar buah kita. Dia takkan dengar. Bagi orang tersebut hati yang bermasalah ni, bagi diri dia dia saja betul, orang lain salah. Nak sebutnya hatinya besar. Hati soal yang paling itu di permulaan kitab kita ini. Saya bawakan perbincangan kitab pada malam ni tuan-tuan, buat sahabat-sahabat yang baru melihat ataupun baru bersama dengan perbincangan kita pada malam ni. Saya bawakan perbincangan daripada kitab Adab Orang Islam. Adab Orang Islam yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, cetakan daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. InsyaAllah kitab versi Jawi, versi Jawi. Baik, kita sambung lagi apa yang kita bincangkan tadi. Sebab itu hati ni soal yang besar. Sebab itu di dalam kami ni sebagai seorang yang diberi kepercayaan oleh tuan-tuan untuk mengemudi ataupun menjadi tok ketua, menjadi tok ngulu ni. Masa bawa jemaah ni kami lah. Orang lain tak boleh jadi tok ngulu, kami kena jadi tok ngulu. Baik. Kami ni kalau andai kata jemaah, andai kata orang yang di bawah selian kami ni, kita rasa dia senyum, boleh tahu senyum ikhlas tak ikhlas, tak apalah ikhlas tak ikhlas itu bab. Dia boleh senyum, maksudnya sampailah tu apa yang kita nak sebut. Dan lebih terkesan lagi bila mana kita tengok anak jemaah kita, anak buah kita menangis ni, pengalaman saya lah kan. Anak buah kita menangis terkesan dengan apa ustaz sebut. Ustaz, tak tahulah ustaz. Saya ni hati mancik ni mak kiah ni. Mak kiah, Kak Kiah hari tu kan. Ni Mak Kiah. Mak Kiah ni terkesan sungguh lah. Duduk dengan ustaz ni, duduk atas bah ni. Ustaz duduk berzikir, duduk ceramah, duduk tazkirah dan sebagainya. Sampai menangis. Terasa sungguh. Bermakna kita dapat tackle hati dia. Sebab itu menyantuni dengan hati, dengan cara kita tunjukkan akhlak dan sikap baik kita.
tunjuk akhlak, sikap baik kita, budi bicara. Tujuan untuk apa? Bukan nak tackle fizikal dia, tapi nak tackle barang yang teramat bernilai yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan si dia, iaitu barang yang namanya hati. Tak. Sebab itu, minta mati Allah, perkara berkaitan dengan hati dalam kitab yang saya bawa dalam perbincangan kita pada malam ini. Dan bab yang pertama sampaikan dimulakan mukaddimah kitab kita ini, disebutkan oleh Tuan Syekh kitab kita, seorang Muslim percaya tentang pentingnya perkara niat ini, soal hati ini, perkara niat ini dalam kehidupan seorang Islam. Dalam kehidupan dia, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat dia. Dan paling menarik tuan-tuan mati Allah, seseorang tersebut, dia bagus macam mana sekalipun, dia bijak macam mana sekalipun, percayalah kerja buat dia, tekad dia yang dia boleh berjaya pada hari ini, kesan daripada keazaman dia, kesan daripada cita-cita dia, kesan daripada gerakan hati dia yang dia mulakan mungkin di bangku sekolah, mungkin di bangku universiti. Aku nak jadi sekian-sekian, 10 tahun ke depan aku nak jadi sekian-sekian. Tengok, yakin tekadnya hati dia. Bermula starting daripada tekad tersebut, dia pasang niat tersebut, dia akan jadi orang yang ulat buku, dia akan jadi orang yang tak suka ponteng kuliah, dia akan jadi orang yang reti hormat guru, dia akan reti rebut peluang, nampak peluang dia rebut, nampak segala-galanya, dia akan ke depan. Sebab apa? Dia nak rebut matlamat hidup dia 10 tahun, 20 tahun ke depan, dia akan jadi sekian-sekian orang. Sebab itu betul kata Tuan Syekh kitab kita ni, faktor amalan kita ni, kerja buat kita ni, sahabat-sahabat tuan-tuan rahmati Allah yang menonton ni, kerja buat kita ini bergantung berjaya ataupun tidak, gagal ataupun tidak, buruk ataupun sebaliknya, bergantung kepada di mana starting hati kita, di mana starting niat kita. Sebab itu kita pernah tengok kan sahabat-sahabat kita kan, dia tu ustaz, dia tu mat, kalau bagi kerja kat dia ni, tengok lagi dia buat kerja sekerat jalan, lepas tu dia tinggal kat orang, pakai macam tu. Kalau orang nak sambung kerja dia, payah geram. Sebab apa? Jenis-jenis dia begitu. Sebab apa? Niat dia nak buat kerja tu, memang siapa aku buat setakat mana mampu sudah. Sekali lagi aku tak larat, aku tinggal mampu pergi kat hampa. Mampu pergi kat hampa. Teruk sangat tu, tak biasa. Biasa live daripada baling ni. Dia keluar sikit bahasa-bahasa begitu kan. Baik. Kenapa dia begitu? Sebab apa jadi begitu? Sebab dia pasang niat begitu. Tak apalah, aku buat sikit-sikit sudah, bagi nampak buat. Aku main duduk cokoh sudah. Duduk cokoh sekelantak. Duduk saja bagi nampak, tunjuk muka. Tunjuk muka. Lepas tu lap sikit peluh-peluh ni, tisu standby dah. Bagi nampak buat kerja. Kerja gotong royong je. Kan? Tapi dah dia jenis malas dah. Niat pun nak datang tu sebab apa? Sebab niat nak tunjuk muka sungguh. Habis, weh mat, Haji. Penat Haji? Saya pun penat tadi cuci longkang belakang tu, dia siapa dia lah. Rasa buah hancing, ada budak mana kot. Dia pi bau ya sebenarnya. Lepas tu dia pi komen, minta siapa-siapa saat lagi ni pi cuci belakang. Lepas tu sambil ambil kain lap tisu lap peluh. Lepas tu dia balik kan. Sebab apa? Niat dia nak bagi nampak seolah-olah macam dia ni menyertai gotong royong, program gotong royong tersebut. Lepas tu balik kan. Sebab apa? Dia malah. Niat dia begitu, jadilah begitu. Niat dia begitu, jadilah begitu. Itu kerja dunia. Tak? Kerja dunia. Hatta orang bisnes, orang meniaga, goreng pisang sekalipun tuan-tuan mati Allah. Yalah tuan-tuan. Ya, dia goreng pisang, aku pun ekor ke dia meniaga. Yalah, kalau meniaga pun, yalah siapa-siapa pun kita tuan-tuan, kalau kita sungguh-sungguh kita nak rebut habuan rezeki dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, bangkitlah pukul 8 pagi, bangkit pukul 8, bangkitlah sikit ni, dak pukul 10 baru bangkit, tidak. Dia subuh dengan duha tu tukar dua tu. Subuh ke duha? Duha ke subuh? Lepas tu buka kedai tak ambil kira lagi. Buka kedai pukul 1 ke 2, pukul 1 ke 2 tak buka lagi. Orang lain dia sungguh ni pukul 12 kedai dia terpacak dah. Dah kalau pukul 12 kedai dah terpacak, maknanya dia buat persiapan semalam lagi tu. Sebab apa? Dia nak cari rezeki, nafkah yang halal untuk isteri dan anak-anak dia. Bawa balik ke rumah ni. Jadi dia starting tu awal. Niat dia macam tu. Jadi kesungguhan tu ada berbanding dengan orang yang halal balai kita sebut. Halal balai buat kerja halal balai, buat kerja acuh tak acuh dan sebagainya.
Dah buka, kalau kita sebut contoh buka meniaga goreng pisang tadi, pukul 3 baru buka kedai, orang lain pukul 11 terpacak dah kedai. Habuan orang rehat tengah hari pejabat tu boleh singgah beli goreng pisang, cokodok, kopot ekor dan sebagainya, soya dan sebagainya kat kita. Pukul 3 baru buka kedai. Tu baru nak masak, baru nak goreng. Habis tu pukul 6 baru boleh makan. Pukul 6 baru boleh jual. Dah untung sekupang tu nak marah. Jangan nak marah. Sebab apa? Kesungguhan niat kita tu tak ada. Niat kita macam tu jugalah hasil. Jadi bab niat hati ni Allah Ta'ala sebut suatu dan menjadi nilai utama dalam agama. Tuan-tuan boleh faham lah start mukadimah kita. Baik. Siapa lagi? Tak ada soalan tak? Tak ada. Ustaz Muhammad Nasrullah, masya-Allah, benda yang paling mahal untuk kita tarik perhatian adalah terhadap seseorang adalah hati. Masya-Allah, betul-betul. Kita nak tarik orang pun hati juga tu. Azilah Hanafi, selamat menonton. Haji Din Saleh, Sarjana Putra ni. Bos kawasan saya tu. Big boss kita ni. Sarjana Putra. Selamat datang, baik, selamat kita melihat. Tolong share sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita pergi seterusnya kepada perbincangan kita ni dengan baki masa yang ada ini. Kita lihat sikit tuan-tuan mati Allah. Saya nak bawa ni kita dapat lihat bersangkut paut dengan ibadah semata-mata. Nak semayang baru ambil kira bab niat. Usolli. Dia jadi tangan usolli berterbang sana, dia capai sana, dia tangkap sini. Macam-macam lah kaedah kan. Macam tuan-tuan lah. Tak kata siapa. Pengalaman kita. Sebab apa? Bagi diri dia teramat straight bab niat. Tapi lepas bagi salam tak ambil kira dah. Bab apa yang Allah Ta'ala lihat, apa yang Allah Ta'ala ambil kira dalam kehidupan dia, bab makan minum dia, bab kehidupan dia, macam-macam. Sebab apa? Dia menjuzukkan, meletakkan niat ataupun tempat lihat Allah Ta'ala ni hanya soal ibadah semata-mata. Tapi dalam soal lain tak ada. Dalam soal kehidupan dia, dalam soal mencari rezeki dia, dalam soal macam-macam, bisnes dia, kerja buat dia tak letak benda tempat lihat Allah tu. Tempat lihat Allah dia tak letak. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, dalam satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia banyak dalil kat sini tuan-tuan sebagai bahan rujukan kita yang saya nak ambil ni. Man hamma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Masya-Allah, tabarakallah, hebat tuan-tuan. Apa dia? Yang bererti barang siapa yang berniat hendak membuat kebaikan. Dia niat nak buat kebaikan ni. Niat nak buat kebaikan, tak kira lah ibadah ke, perkara berkaitan dengan akhirat ke, berkaitan dengan dunia ke, kan? Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha. Dia berniat untuk membuat kebaikan tetapi tidak kebaikan ataupun tindakan matlamat niat dia tadi. Kutibat lahu hasanah, kata Nabi SAW, tetap ditulis bagi dia satu kebajikan. Maksudnya apa dia? Dapat pahala. Dapat pahala juga walaupun dia tak terbuat pun. Tuan-tuan, benda ni Nabi sebut lama dahulu. Cik oi. Nabi sebut orang yang niat nak buat lakukan kebaikan tetapi tak terlaksana kebaikan dia, walam ya'malha. Boleh jadi macam kita ni. Jenis duk niat, jenis orang ustaz saya Pak Kiah, Mak Kiah apa betul Pak tak ada Pak Kiah kan. Ni Kak Kiah, Mak Kiah, ikutlah tuan-tuan. Ustaz saya ni tak tahulah pencen dah. Ni duit pencen kemarin pun bonus bantuan prihatin pun dapat dah. Siap print screen tunjuk lagi ni. Ni saya dapat dah, sonok. Tapi sebenarnya hak lebih sonok lagi kalau boleh pergi masjid ustaz. Kemah dah. Hak lebih seronok lagi kalaulah saya boleh pergi masjid berjemaah, boleh dengar kuliah ustaz, boleh niat intikaf dalam masjid. Duk niat lama dah. Lepas pencen dulu ni nak habiskan baki ni atas 3 sejarah masjid dah. Bukan jauh mana pun masjid depan tu tapi tak boleh pergi ustaz. Sebab apa? Keadaan suasana hari ni. Pak Mat pasal niat bila lagi macam tu? Lama dah ustaz. Lepas pencen hari tu ni. Pak Mat hari ni walaupun keadaan Pak Mat
kita sihat elok, kita tak boleh pergi masjid dengan faktor suasana kuarantin pada hari ini, perintah PKP pada hari ini, pahala tetap jalan. Pahala tetap jalan. Sebab apa? Istiqamahnya kita dulu ni menghasilkan pahala berterusan walaupun kita gagal untuk buat perkara kebaikan seperti mana kita buat dulu ni. Tuan nampak tak? Cantik tak cantik? Sebab tu tuan-tuan mati Allah kan. Bila mana kita baca hadis Nabi SAW ni, tuan-tuan kalau yang tak clear tu maklum tuan-tuan lah. Maklum kan kalau tak clear sebagainya. Ramai dah ni tengok ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Akram Ikrami Ta'zim, Masya Allah, adindaku. Terima kasih Ustaz. Ustaz dah. Fathiyakan, Ustaz Fathiyakan. Masya Allah, Masya Allah. Tak apa, kita teruskan dulu. Ustaz Izzat Amin. Orang baling ada, tengok ni. Orang baling. Ustaz Izzat Amin. Nampak aktif, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahala kebajikan Ustaz, duk edar kebajikan dan sebagainya, menyampai bantuan Allah Ta'ala terima, Masya Allah. Abu Ramadan, Masya Allah. Ustaz. Kalau salah dan tolong tegur lah. Alhamdulillah, terima kasih berkongsi cara pakai baju kopiah tu kemas. Jangan. Dia puji tang tu. Masalah sungguh. Baik, kita balik pada perbincangan kita ni. Nabi sebut cukup cantik ni tuan-tuan. Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu. Siapa dia pasang niat baik, dia berniat hendak melakukan kebaikan, pekerjaan sesuatu pekerjaan yang baik, tetapi tidak terlaksana kebaikan ataupun pekerjaan niat tadi ini, maka ditulis, Allah Ta'ala tulis baginya satu kebajikan untuk diri dia. Baik tu tuan-tuan mati Allah. Saya, Masya Allah tuan-tuan mati Allah, masa bawa trip jemaah umrah bulan apa? Bulan 1 lah, bulan 1 hari tu. Kalau ikut bulan 3, bulan 4 ada juga kan, tapi dah ada kecelakaan, accident hari tu ni. Jadi takat bulan 1 hari tu ni. Cuma menariknya, kita berkongsi ni, bila mana kita berkongsi ni, tak apa tuan-tuan izinkan kita selingan pengalaman-pengalaman kan. Cerita ni. Ada satu jemaah saya ni, tuan-tuan, nama dia Pak Yub, tuan-tuan, kemas dah. Kan? Pak Yub kemas dia. Cumanya kami ni, anak kami ni jadi ujian sikit ni sebab Pak Yub ni dia Allah Ta'ala bagi semula jadi dia sengau sikit. Mana cakap ni payah nak faham sikit lah. Duduk pula sebilik dengan saya. Tuan. Cabaran tu. Sebab tu tuan-tuan, cabaran untuk puas ni macam tu lah. Kan? Duduk sebilik dengan saya dalam hati kecil saya, siapa dia Pak Yub ni? Bukan calon-calon orang ni sebenarnya ni. Mana begitu ni, kita nak tanya dia, Pak Yub dia buat kerja apa sebenarnya? Boleh bawa orang rumah datang sini, boleh bawa apa keluarga dan sebagainya datang mengikuti apa bersama dengan apa pakej umrah pada kali ni. Tanya dia sebut, Pak Yub sebut, kata, saya ni Ustaz bukan ada duit sangat pun, duit tak ada pun. Ustaz tahu tak, saya ni Pak Yub ni dengan bahasa dia lah, Pak Yub ni kerja mesyuk rumput je ke rumah orang ni. Kerja mesyuk rumput. Tuan-tuan, rumah saya duduk rumah oleh rumah hujung, ada tanah dan sebagainya. Memang kadang-kadang sebulan sekali kita akan panggil lah, minta tolong siapa-siapa untuk mesyuk rumput. Biasanya geng sahabat kita daripada Rohingya, Bangladesh dan sebagainya lah yang duduk buat kerja tu, dia akan mesyuk rumput dan sebagainya. Kita bagilah RM30, RM20, RM30. Saya wallahualam lah, kita dalam kadang benda tersebut memang pun benda yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala rezekikan ni memang menjangkaui, tak dapat fikir tuan-tuan. Daripada habuan misi rumput, sara anak lagi, bawa balik ke rumah, anak ada hak sekolah lagi, bayar sewa rumah, bayar kereta, lepas pula ada pula saving dia untuk datang buat umrah. Tanya sebab tak puas hati, sebab logik akal kita tak boleh terima. Sebab dia tak begitu. Dia sebut, saya misi rumput tambah-tambah lah ni Ustaz. Dia sebut, Pak Yub berumur cerita dah. Kalau tenaga muda, satu hari dapat 50 buah rumah, memang boleh laju, boleh habis. Maknanya corak lah. Maknanya memang rezeki melimpah luas dengan tenaga yang ada. Tapi kadang-kadang Pak Yub naik tangga pun tak larat. Dalam keadaan lelah, mengah dia dan sebagainya. Kan? Kita tanya, bila mana tanya, rupanya Ustaz, dulu ni masa saya pernah datang buat haji dulu. Buat haji dah kawan ni. Buat haji dah. Dia kata, masa saya datang buat haji dulu ni, saya do'em dah. Satu hari, saya akan bawa isteri saya. Terputih dah.
Terputus ke tuan-tuan? Rasa macam terputus sikit ni. Okey ke? Clear ke? Tadi ada terputus sikit. Tak apa, kita sambung balik. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Jadi ambil kisah Pak Ayub tadi. Saya nak sudahkan kisah Pak Ayub tadi ni. Pak Ayub kata, saya hari tu ni ustaz, dulu ni masa datang buat haji dulu ni, buat haji dah tuan-tuan, buat haji dah. Dalam keadaan kerja mesti rumput start daripada muda sampai ke umur 73 tak silap saya. Masa ketika mana dia pergi buat umrah hari tu ni. Umur 73. Dia kata, saya hari tu ni masa datang buat haji tahun 2015 tak silap saya. Saya niat dah. Saya berdoa depan Kaabah, saya berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala jemput saya lagi untuk datang bersama dengan keluarga saya. Dia pasang niat macam tu. Walaupun masa tu duit bukan ada seketui lagi. Walaupun masa tu tak tahu macam mana nak cari duit di mana lagi ni dalam keadaan kekuatan yang ada ni. Dalam keadaan tenaga yang semakin berkurangan usia ni. Kan? Bila mana begitu tuan-tuan mati Allah, tanya, rupa-rupanya saya jumpa dapat jawapan, rupa-rupanya Pak Ayub start daripada dia niat hari tu ni, walaupun dia upah dia makin hari makin sikit, dengan faktor tenaga dulu boleh 100 baru rumah. Saya ingat dia sebut begitu. 100 baru rumah. Banyak walau Allah alam lagu mana dia boleh dia ada customer tetap dia. Sampailah berkurangan, rupa-rupanya bila mana niat dia cantik, Allah Taala pandu dia, yang tak cukup Allah Taala cukupkan. Allah Taala cukupkan. Rezeki dia hari ni Allah Taala jadikan sebahagian untuk isteri dia, makan isteri dan anak di rumah, sebahagian lagi untuk dia simpan, menabung untuk pergi buat umrah. Sebab apa? Dia pasal niat cantik ni. Niat cantik tadi ni. Nampak? Niat cantik. Sampai lama-kelamaan duit tersebut menyebabkan sampailah satu seruan daripada Allah. Allah Ta'ala jemput dia melaksanakan umrah, mengerjakan umrah, dan ditakdirkan saya menjadi mutawif kepada Pak Ayub tersebut. Tu satu pengalaman yang cukup bermakna lah tuan-tuan. Apa tu segala perkongsian kita tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan clear semua nah. Jelas. Baik, seterusnya sahabat-sahabat sekalian, saya nak ingin kongsikan satu hadis yang seterusnya 8:40 lagi tadi. Satu pengkisahan ataupun satu perumpamaan yang Nabi SAW ketengahkan sebagai pembacaan kita pada malam ini, yang mana Nabi SAW bersabda, an-nasu arba'atun rajulun atahu Allahu azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi fayaqulu rajulun law atani Allahu ta'ala mithla ma atahu Allahu la'amiltu kama amila fahuma fil ajri sawa'un wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi fayaqulu rajulun law atani Allahu mithla ma atahu amiltu kama ya'malu fahuma fil wizri sawa'un. Hadis riwayat. Baik, panjang sikit hadis ni tuan-tuan, tak apa. Kita cuba ambil barakah daripada apa yang Nabi sabdakan ini. Nabi sebut manusia ni ada 4 golongan. Tuan-tuan, ala-ala kita angkat jari ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan angkat 3 jari. Azhar, betul tak? Azhar, betul. Macam ni, silap. Macam ni Azhar. Ni logo Azhar tuan-tuan. Tengok logo atas tu, logo Azhar. Azhar ni. Ni trademark wajib ni. Azhar, 3 jari. Sayap Az-Zuhar ni. Tuan-tuan, tak apa, balik pada perbincangan kita selingan-selingan ni. Manusia ni Nabi sebut. Seorang yang pertama, seorang lelaki yang dikurniakan oleh Allah ilmu dan harta. Dia cerdik, lepas tu pula kaya. Dan kemahu, boleh buat macam tu ni. Dapat pula bantuan, kerajaan. Kemah. Anak sekian-sekian, memang kemah. Cukup. Memang calon menantu idaman lah ni. Tuan-tuan. Ada ilmu, ada harta. Cumanya, maka dia beramal dengan ilmunya. Kata Nabi SAW, golongan pertama ni dahlah cerdik, ada harta dan sebagainya. Dia beramal dengan ilmu dia. Alim pun dia, warak pun dia, bagus pun dia, soleh pun dia. Dia beramal dengan keimanan dia. Maka dia usahakan hartanya. Dengan sebab dia ada ilmu, dengan sebab dia warak, dengan sebab dia ni ada keimanan kepada Allah, dia beramal mengusahakan hartanya. Ada zakat, dia bayar zakat. Tengok orang susah, dia bagi sedekah dan sebagainya. Maknanya tolong orang. Dia menggunakan
sebaik mungkin manfaat harta benda yang Allah Ta'ala berikan kepada dia untuk disebarkan manfaat tersebut kepada manusia sekeliling. Manusia sekeliling. Maknanya, dia ni orang yang bagus. Golongan pertama ni lah. Golongan pertama ni. Kemudian, kata Nabi SAW, mari pula golongan kedua. Golongan kedua ni, dia ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Tapi dia cemburu dengan kumpulan ataupun lelaki yang mula tadi ni. Lalu dia kata, kalaulah aku ni, Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk aku ni ada ilmu, kesempatan untuk aku beroleh kecerdikan, ilmu ni kan. Allah Ta'ala anugerahkan aku harta kekayaan seperti kawan tu juga, seperti orang soleh yang kumpulan yang pertama tadi, nescaya aku akan buat macam dia juga. Walau dia ni bawa pasal niat. Bawa pasal niat. Begitulah tuan-tuan mati Allah kan. Ya Allah, saya ni bukan apa Ustaz. Dah tak ada apa. Dah tak ada apa. Cuma saya tanam niat lah. Kalau ada rezeki lebih nanti ni, meniaga saya ada kemajuan sikit, ada untung sikit. Ingat nak sedekah sungguh dah ni. Ataupun ingat nak pergi ke Mekah sungguh dah ni. Dia pasang niat. Dia pasang niat begitu. Apa kata Nabi? Nabi sebut fahuma fil ajri sawaun. Kedua-dua ini mendapat pahala ataupun ganjaran yang sama banyaknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana banyaknya pahala Allah Taala bagi kepada orang yang pertama. Tuan-tuan, yang paling untung siapa dia? Hak kedua tadi. Dia tak ada apa, harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Nak ngaji tinggi tak boleh, duit belaka tuan-tuan, duit belaka. Last kali tak apalah, buat kerja kampung sudahlah, buat macam mana. Tak apalah, meniaga kecil-kecil tak apa dah. Kalau saya ada duit mengaji ni, kalau saya ada duit ni memang saya buat dah Ustaz. Memang saya sedekah dah, memang saya buat begitu begini. Kebaikan memang saya buat semua dengan duit ni, dengan harta benda ni. Orang nombor dua dia pasal niat begitu je. Hak orang pertama tadi ni, dah dia Allah Ta'ala berikan ilmu, cerdik pun cerdik, kaya pun kaya, dia sedekah pun banyak, bayar zakat pun tinggi. Lepas tu pula dia sebarkan kecerdikan dia, dia tolong orang dan sebagainya. Hak nombor dua tadi ni, dia bercita-cita kalaulah aku ni cerdik esok nanti ni, aku ada duit esok nanti ni, meniaga aku ni maju esok nanti ni, aku nak tolong orang seperti mana kawan tadi ni. Allah Ta'ala, Nabi sebut, dia dapat pahala sama banyak. Dapat pahala juga, walaupun tak buat apa. Nak sebutnya niat tadi tu. Niat tadi ni. Baik, seterusnya Nabi sebut, beza pula Nabi sebut orang yang seterusnya ini, yang mana golongan yang ketiga ni Nabi sebut, seseorang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, ada duit banyak, harta banyak. Tapi Allah Ta'ala tak anugerahkan kepada dia ilmu. Maksudnya dengan harta tersebut, dia boros dengan harta tersebut, dia membazir dengan harta tersebut, dia menipu orang, dia sebagai macam-macam. Orang jahil. Orang jahil. Betul tuan-tuan mati Allah. Dengan sebab jahil, dia fitnah orang, dia beli duit. Ni, dia beli orang dengan duit. Kamu semua ni, tu ustaz duk cakap tu pun, bagi duit seketul, hilang tu. Cabut keimanannya. Jenis-jenis orang cakap angkuh ni. Jenis cakap, jenis beli orang. Jenis cakap guna duit ni. Saya duit ada ustaz. Buat macam mana, bila lagi. Gaya sambil mengangkang begini. Spek hitam semua kan. Oh, belagak sungguh. Setengah orang pada tu pula, ada pula di kalangan kita ni pula, seronok jenis orang macam tu. Seronok jadi macam kamu ni. Best lah. Kamu sekali petik dapat je. Sebab apa? Duit ada. Kalau macam tu, saya nak jadi macam kamu lah. Saya nak jadi macam hang. Sebab apa? Senang. Tak payah sibuk-sibuk mengaji. Tak payah ambil ustaz. Mari pada mana halal ke haram. Tu buang masa. Dah ada depan mata kebah. Siapa suruh tak ambil? Siapa suruh orang lain tak ambil? Dia kira begitu. Sebab apa? Tamak punya pasal. Aku nak jadi macam kamu lah. Aku nak buat macam sifat tamak macam kamu lah. Aku nak boros macam kamu lah. Aku nak kedekut macam kamu lah. Aku nak buat duit tu seperti mana kamu buat lah. Nabi sebut, fahuma fil wizri sawaun. Orang tadi ni, yang tak ada apa pun. Dah lah ilmu tak ada, duit tak ada. Cari pasal. Nak ikut contoh tauladan daripada orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat maksiat, dia saja nak tiru. Seronok agak jadi begitu. Duit ada, senang aja. Petik jari je. Kalau ustaz mari tegur, dia marah, ustaz siap lagi. Bina pengaruh dengan duit, dia tak ambil kisah halal dan haram, baik aku jadi macam dia.
Jadi macam hak tadi ni serabut. Sebab apa? Sat-sat ambil kira halal ke haram. Ni agama bagi ke tak bagi? Ni ustaz bagi buat ke tak bagi buat? Hak ni boleh buat ke benda baik ke benda salah? Payah sangat. Nak buat-buat je lah. Tak payah ambil kira lah haram. Jadi macam tu payah. Dia sebut begitu. Baik aku jadi macam dia. Tak ambil kira pun halal haram. Duit kaya pun kaya. Dia pasang niat jadi begitu. Dia pasang niat jadi begitu. Nabi sebut, fahuma fil wizri sawaun. Dia ni yang paling tak guna, paling celaka kalau kita sebut ni, tak pasal-pasal dapat dosa sama banyak, bahkan lebih banyak lagi daripada hak kawan hak buat jahat tadi ni. Nak sebutnya tentang sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa yang Nabi nak sebut ni? Kita ni tentang mati Allah, walaupun kita ni ada kekurangan yang Allah Taala berikan begini, ialah buat macam mana? Tak? Takdir Allah Taala bagi kehidupan kita macam ni, Allah Taala bagi kesempitan kita macam ni, Allah macam ni. Tapi sebenarnya jauh daripada sudut hati kita, niat kita ni sebenarnya Allah Ta'ala ajar kita, Allah Ta'ala tarbiyah kita, Allah Ta'ala didik kita supaya kita ni perlu menanamkan suatu niat yang tinggi. Supaya apa? Supaya niat yang tinggi tadi ni, walaupun tak sempat ke tak sempat buat belakang kira, sempat ke tak sempat buat belakang kira, tapi yang Allah Ta'ala nak bagi pahala ni start daripada kita niat ni. Sebab tu orang hak meniaga goreng pisang, kita jangan pandang pelik, jangan pandang lekeh. Dia boleh pergi umrah macam tadi, Pak Ayub tadi, misi rumput je. Tapi dia pasal niat yang mulia, Allah Ta'ala bantu dia untuk pergi umrah. Kita hak kerja kemas, kita hak gaji besar, sekali petik boleh dapat. Memanglah betul lah pergi umrah tu boleh ya. Tapi nak pergi tu, nak pergi mujur sangat. Ambil kira lu. Macam-macam tadi lah. Sebab apa? Niat dia tak tara mana sangat. Niat dia tak melonjak sangat untuk buat kebaikan tadi ni. Tapi Pak Yub tadi ni, contoh saya buat tadi ni, bila mana niat untuk buat kebaikan melonjak-melonjak, membuat niat kebaikan dia ni menyebabkan Allah Ta'ala pandu. Rezeki dia, Allah Ta'ala cukupkan rezeki dia. Sebab apa? Niat dia tadi ni. Sebab tu tuan-tuan mati Allah, kita tanamkan niat, aku ni buat kerja hari ni untuk rebut yang benda yang ke depan ni. Kita ni kaki solat Jumaat di masjid ni, walaupun kita ni ialah dengan rezeki yang ada. Kalau kita sebut adat kita, adat kata, wallahualam ustaz, pakai jemaah di sini sudahlah. Nak jemaah di Masjidil Haram pakai dak lah. Tiket pun makin mahal, tambah-tambah suasana hari ni lagi pakai dak, malah pasang niat. Walaupun pihak Az-Zuhar dengar buat cerita, dia lah sebut. Walaupun saya dengar cerita Az-Zuhar, dia sebut free deposit. Siapa nak pergi Mekah ni, tak apa, mari daftar lah. Tak gaduh bayar deposit. Memang saya ni, kalau tak payah deposit pun, memang saya tak mampu nak pergi dah. Buat macam mana? Kehidupan saya macam ni. Maksud dia pada tuan-tuan, dia tak pasang niat. Tak pasang niat. Rugi tu, rugi. Rugi tuan-tuan. Baliknya kalau kita pasang niat, saya insya-Allah ustaz, hari ni saya akan berjemaah. Hari ni saya ada kesempatan berjemaah di masjid ni. Tapi saya pasang niat suatu hari nanti saya akan berjemaah, berimamkan Imam As-Sudais. Uish, tinggi niat dah. Tinggi niat dah. Bila mana dia pasang niat macam tu tuan-tuan mati Allah, nanti rasalah. Kita pasang niat macam tu, nanti rasalah rezeki makin mudah. Allah Ta'ala tunjukkan jalan nak peroleh rezeki. Allah Ta'ala asingkan duit kita. Hak ni mat, duit untuk kamu gila. Jangan kacau, jangan kosek. Hak ni bagi makan nak bini kamu, beli beras dan sebagainya. Beli beras dan sebagainya. Dia macam-macam slang tuan-tuan, minta maaf. Jadi Allah Ta'ala pandu. Sebab apa? Dia niat tadi ni. Allah Ta'ala reda pula, Allah Ta'ala restu pula kerja buat dia. Lagi-lagilah tuan-tuan mati Allah. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan mati Allah. Apa yang saya nak kongsikan dalam minit-minit yang terakhir, masa dalam saya ambil kira dalam 10 minit lagi kot insya-Allah tuan-tuan mati Allah. Perbahasan besar juga perkara berkaitan dengan niat ini juga. Yang perlu kita adapkan, yang perlu kita susun elok-elok niat kita ini supaya benar-benar niat ini memberi pulangan yang berunsur pahala di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak mampu buat, walaupun kita tak ada kekuatan untuk buat. Dia beza dengan teori logik kita tuan-tuan. Kalau setengah orang tu sebut, weh, hang ni ukur baju di badan sendiri lah, ukur baju di badan sendiri dah, setakat buat kerja macam ni bila pirah, takkan boleh pergi Mekah, takkan boleh buat sekian-sekian, pirah.
Berangan nak buka restoran besar-besar. Konon setakat buat kerja warung kecil-kecil macam ni sudahlah. Jadi begitu. Sebab apa? Mindset dia ukur baju di badan sendiri. Padahal agama ajar pada kita supaya kita tanam niat yang tinggi. Aku ni walaupun aku berniaga kecil-kecilan, aku niat insya-Allah Allah Ta'ala izinkan mencari rezeki yang halal ni kerana Allah Ta'ala. Bila mana rezeki banyak, aku boleh bayar zakat tinggi, aku boleh sedekah tinggi, aku boleh sebarkan manfaat pada orang lain, aku boleh bagi makan percuma pada orang lain. Saat-saat kesusahan macam ni, aku boleh tolong orang sebelah. Sebab apa? Alhamdulillah rezeki banyak. Esok nanti ni, aku niat aku nak buka kedai restoran beberapa cawangan. Beberapa cawangan. Nak mari di mana? Jalan macam tu. Wallah alam. Tapi aku pasal niat macam tu. Sebab apa? Nak tolong hamba Allah yang lain. Nak tolong memperkasakan ekonomi orang Islam. Walaupun aku ni buat karipap segera frozen ni, aku aim suatu hari nanti supaya karipap segera yang hasil daripada tangan orang semayang ni akan dimakan oleh anak cucu ke depan ni supaya hati dia takkan bertambah gelap. Sebab apa? Yalah orang tasawuf tinggi kan. Orang tasawuf tinggi ni dia baca apa makan tuan-tuan. Oh, kamu beli pada mana? Orang bukan Islam. Hantar tak. Tangan hak adun tepung tu bukan tahu dia basuh. Memang dia basuh tapi dia tangan dia tak pernah ambil wudu. Ni, pi kedai makcik Kiah tu. Makcik Kiah lagi. Walaupun dia mahal sekupang, walaupun dia mahal seposen, walaupun kalipat dia mahal 2 kupang, tapi dia semayang. Dia ada syahadah dalam diri dia. Dia dapat duit, dia dapat untung, dia sedekah, dia dapat duit untung, dia bayar zakat daripada beli kat orang bukan Islam dan sebagainya. Payah nak dia orang tasawuf dia baca macam tu tuan-tuan tak? Jadi bila mana dia aim macam tu tuan-tuan mati Allah supaya karipap aku buat nanti ni, contoh karipap lah kan. Karipap makcik Kiah ni aku makcik Kiah berazam pasal niat esok nanti ni mudah-mudahan makin ramai lagi orang suka produk orang Islam ni dan akan terhindarlah produk-produk makanan-makanan yang berunsur syubhah dan sebagainya, yang meragu-ragukan dan sebagainya, apatah lagi yang tidak halal. Niat dia nak perkasakan ekonomi Islam. Jadi bila mana dia sebut begitu, aku kena cari, aku kena buka kedai besar, aku kena beli mesin dan sebagainya. Allah Ta'ala pandu, murahkan rezeki dia. Wallah alam tuan-tuan, Allah yakinlah bahawa Allah Ta'ala akan pandu kita dan akan berjaya dengan niat yang kita pasangkan tadi ni. Baik. Hadis seterusnya tentang mati Allah dalam minit terakhir ni berkara berkaitan dengan Nabi sebut, Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nari." Faqila ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul li'annahu arada qatla sahibihi. Hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW sebut, bila 2 orang Islam bertarung dengan pedang, maka kedua-dua yang membunuh dan kena bunuh masuk neraka, kata Nabi. 2 orang Islam bertarung. Kawan ni tak suka kawan ni, kawan ni tak suka kawan ni. Gaduh lah. Kawan ni komen Facebook dia, kawan ni komen Facebook dia, kawan ni balas kata huduh, kawan ni maki balik, kawan ni fitnah balik. Suasana hari ni lah kan. Duk mencaci-caci dan sebagainya, kan? Jadi dalam contoh tadi ni, bila mana 2 orang Islam dia bertarung dengan pedang, nak membunuh ni sama-sama ni, doaim ni, kalau aku ada peluang aku tikam dia. Kawan ni pun kalau ada peluang aku tikam kawan ni balik. Tak? Jadi Nabi sebut kedua-dua ni masuk neraka. Hak nak bunuh ataupun yang kena bunuh tu masuk neraka. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, neraka untuk si pembunuh ini jelas. Sebab apa? Nampak sangat jahat dia. Sebab apa? Dia pergi bunuh kawan tu. Dia pergi bunuh kawan tu. Memang nampak dia jahat." Neraka bagi orang yang membunuh tu jelas. Tapi yang saya khawatir ni wahai Nabi, apa halnya pula orang yang jadi mangsa tu, yang mati ni, masuk neraka juga? Kenapa wahai Rasulullah? Lalu jawab Nabi SAW, kerana yang mangsa mati tadi ni, kerana dia juga berniat hendak membunuh kawan dia. Sebab tu tuan-tuan mati Allah bahaya. Kita ni tuan-tuan mati Allah kan, wallahu alam lah suasana hari ni tuan-tuan mati Allah, kita dan sebagainya kan, suka ada setengah tu tuan-tuan jadi hobi. Celak mata je kerja nak maki orang, celak mata je kerja nak fitnah orang. Kita ni andai kata kita ni tak ada ilmu iman kita turun naik ni, kita pula terpedaya, terpengaruh dengan agenda musuh untuk menghilangkan matlamat Allah dalam hati kita ni, kita terpengaruh dengan
fitnah adu domba dia, kita pun ejek balik, maki hamun dia balik. Kalau dalam keadaan kita maki hamun dia balik, kita balas kutukan dia balik, kita balas fitnah dia balik dalam keadaan kita berkeinginkan supaya dia jatuh merudum ataupun mati tadi ni, sebenarnya kita dengan dia sama buat dosa. Sama buat dosa. Walhal dia fitnah dulu. Walhal dia kata huduh dulu. Walhal dia yang pukul kita dulu. Tapi dalam sebab niat kita ni, kita masa kita balas pukulan dia, masa kita maki hamun dia, kita pun pasang niat nak menjatuhkan dia, nak matikan dia. Nabi sebut apa dia? Dua-dua ni dapat dosa yang sama ya. Dosa yang sama. Sebab tu tuan-tuan mati Allah kan, benda perkara berkaitan dengan soal niat ni, soal kerja buat hati ni, Allah Ta'ala tengok sungguh-sungguh. Allah Ta'ala nilai sungguh-sungguh. Sebab tu tuan-tuan mati Allah, dia suasana hari ni wallahu alam lah. Wallahu alam dengan suasana hari ni tuan-tuan, kadang-kadang nak buat baik pun bukan buat baik bertempat, memang buat baik bertempat, tapi kena jaga hati, kena jaga niat. Jaga niat. Ni dok buat baik sedekah kan, buat baik sedekah, tapi dalam keadaan niat dia nak tunjuk ke orang. Niat dia nak tunjuk ke orang. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Sebab apa? Niat dia tadi ni. Dan disebut dalam contoh Fadilatul Syekh, Tuan Syekh kitab kita, saya tutup dulu kitab tuan, takut lambat lagi kan, masa kita nak habis dah ni. Syekh kita, niat kita baik. Walaupun niat kita baik, tetapi kerja buat kita ini kerja buat kita yang tak selari dengan syariat. Contohnya apa dia? Seorang itu dia mengumpat soal kawan dia. Dia niat dia nak ambil hati kawan ni. Dia nak ambil hati Pak Mat depan ni. Ya, dia nak ambil hati Pak Mat depan ni, tapi dia pergi mengumpat kawan lain. Yang berkebetulan pula Pak Mat ni memang marah dengan Pak Ali tu. Memang tak suka dengan Pak Ali ni. Kita ni nak jaga hubungan, nak ambil hati dengan Pak Mat ni, kita create fitnah, kita mengumpat pasal Pak Ali yang Pak Mat benci ke Pak Ali tu. Pak Mat, Pak Ali tu jahat sungguh. Pasal apa? Jahat apa dah? Dia hari tu ni malu sangat cerita. Jangan buat macam tu. Ceritalah. Ni dia tak sangka sungguh dia boleh duduk, dia boleh cakap macam tu. Bla 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 dia cerita. Hak Pak Mat ni tertarik dah. Rupa-rupanya aku dah geng juga, tak suka dengan Pak Ali ni. Siapa dia geng tu? Kita. Start daripada tu berjaya dak niat dia untuk membina hubungan yang baik dengan Pak Ali tadi, dengan Pak Mat tadi, berjaya. Tapi diredai ataupun tidak, berunsur pahala ataupun tidak, tak dapat pahala. Sebab dia menggunakan kaedah maksiat. Apa dia? Mengumpat. Sebab apa? Mengumpat haram dalam Islam. Tak boleh kita nak buat sesuatu benda, buat kerja maksiat serupa macam ni, tuan-tuan mati Allah. Hari tu dululah, saya ingat saya 10 tahun lepas kot. 10 tahun lepas. Setengah tempat kita ni ada pihak menganjurkan konsert amal. Palestin ke, lebih kurang macam itulah kan, konsert amal, buat konsert. Tujuan dia, hasil kutipan tiket ni pihak kami akan menyumbangkan kepada misi bantuan ke Palestin. Contoh cara bercakap tu kan. Buat konsert campur lelaki perempuan, habis tu mak terlondeh pun ada, hak bogeh pun ada minta maaf sebut tuan-tuan. Maksudnya benda maksiat. Menyanyi, melalak dan sebagainya, jauh sangat nak ingat pada Allah ni. Walhal program konsert amal. Ya, konsert amal. Maksudnya apa? Dia letak agenda maksiat. Tetapi sebenarnya dia kononnya untuk menarik perhatian, meletakkan apa dia? Amal membeli sambil menderma tiket tadi ni. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, benda tersebut kita kena jaga sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ni apa dia? Kita buat kenduri kahwin. Kita buat kenduri kahwin kan. Buat kenduri kahwin. Niat buat kenduri apa dia? Nak menghebahkan bahawa anakku kahwin. Buat doa tahlil dan sebagainya lah. Buat doa selamat dan sebagainya kan. Panggillah tu imam, nak bagi nampak cantik kan. Panggillah tu imam menikahkan anak dia. Setuju sah belaka. Anak dia pun comel pakai tudung. Juruh lah orang Kelantan sebut juruh. Juruh, comel, juruh dan sebagainya.
Tuan-tuan, inilah tahlil doa selamat berzanji starting hak awal ni. Biasa pukul 11 sampai pukul 1 lah. Pukul 11 sampai pukul 12 ni. Ni geng-geng soleh. Geng-geng soleh. Zanji, marhaban, doa selamat, tahlil, amin, amin belaka. Selawat pula, bangun selawat. Kan? Nampak comel dah. Rupa-rupanya tuan-tuan, lepas daripada tu imam nak kereta, start balik, pedarah balik. Kopiah tu imam serban dia pun tak nampak. Ekor serban pun tak nampak dah. Jauh dah. Tu imam pergi jauh. Dia panggil grup karaoke. Dia panggil grup karaoke. Hak kepala botak perut buncit tuan-tuan. Hak kepala botak perut buncit menyanyi. Menyanyi. Jadi maksiat pula dah. Maksiat pula dah. Maksudnya, kenduri kesyukuran, doa selamat starting nampak macam ibadah. Sebagainya tadi ni tuan-tuan. Dia nak menghalalkan maksiat yang dia buat. Maksudnya apa dia? Tak boleh. Tak boleh sampai ke disebutkan beroleh dosa dengan sebab kelakuan kita macam tu. Dan sama juga tuan-tuan mati Allah, disebut dalam kitab kita ini, seorang bila mana seorang anak murid, kan, seorang anak murid dia terlalu kasihkan kepada guru dia, sampai ada satu ketika guru dia mati, meninggal dan sebagainya, dia pergi buat binaan ataupun membuat satu ala-ala pemujaan di atas perkuburan si alim ataupun tok alim ataupun guru dia, dengan niat dia apa dia? Nak menghargai, nak ucapkan rasa terima kasih, walaupun tok alim, tok guru aku ni dah mati, aku nak ilmu yang dia bagi pada aku ni dengan cara aku buat binaan tinggi-tinggi, comel-comel, lepas tu aku buat letak bunga, aku letak benda-benda pemujaan, supaya apa? Tok guru tahu bahawa anak murid dia yang nama aku ni kenangkan dia. Niat dia cantik tak? Niat cantik dah tuan-tuan. Sebab apa? Nak membalas budi tok alim, tok guru dia. Tapi syariat benarkan ataupun tidak? Syariat tidak membenarkan untuk kita melakukan sebarang upacara ataupun binaan di atas perkuburan kita. Sebab tu tuan-tuan mati Allah, niat kita ni mesti dipandu oleh syariat. Mesti dipandu oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan mati Allah. Kita ke 9 dan ni tuan-tuan mati Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang bersama dan menonton tazkirah santai untuk malam ni. Ni malam ni siri yang ke-14 tuan-tuan mati Allah. Pakat-pakat share tazkirah yang dianjurkan oleh pihak Azwar ni. Dan insya-Allah tuan-tuan mati Allah, kami di pihak selaku rakan-rakan mutawif ataupun pembimbing umrah Az-Zuhar ini, rasanya tak terlambat untuk mengucapkan takziah kepada sahabat kami yang juga pembimbing umrah ni juga, iaitu saudara Ustaz MK Azman, abang MK kita, yang baru saja di kematian isterinya yang tercinta, Ustazah Syahidah, kematian yang agak mengejut tuan mati Allah, seorang pendakwah yang cukup hebat. Jadi abang MK harap-harap dapat bersabar dengan musibah yang Allah Taala berikan ni. Insya-Allah mudah-mudahan abang MK Azman lebih kuat, lebih tabah mengharungi ujian dan cabaran ini. Marilah sama-sama sahabat-sahabat yang masih, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah almarhumah isteri kepada sahabat kita puas MK abang Azman ni. Mudah-mudahan Allah Taala terima amalan soleh dia insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah tuan-tuan mati Allah, untuk malam ni sampai di sini saja pertemuan. Untuk malam esok, insya-Allah tuan-tuan mati Allah, sama-sama pakat kita sebarkan, dan kemudian insya-Allah malam ni, tengah malam sekejap lagi ataupun pagi esok, akan ada maklumat rasmi perkara berkaitan dengan tazkirah santai, tazkirah ringkas untuk siri yang ke-15 oleh Hafadhil Ustaz Ihsan Sabri kita, yang akan mengemudi untuk siri malam esok. Mudah-mudahan tuan-tuan yang ada ni dapat sama-sama kita bersama lagi. Dan untuk alumni Az-Zuhar ni, ada juga ni, sempat saya tengoklah Aizat Kamal lah. Ni Aizat Kamal ni, masya-Allah, sihat nah Aizat nah, alhamdulillah, yang sempat bersama dengan Az-Zuhar. Buat alumni Az-Zuhar sekalian, insya-Allah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Taala cepat mengangkat
wabak ataupun bala ini, mudah-mudahan COVID-19 ini Allah Ta'ala akan terus angkat, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu semula dalam trip umrah yang akan datang, dan dapat kita meneruskan ibadah kita seperti mana biasa. Dan kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mangsa COVID-19 ini, dan keluarga secara langsung berada di barisan hadapan untuk mempertahankan, untuk menyelamatkan nyawa-nyawa manusia sebenarnya, nyawa-nyawa manusia di luar sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kecekalan hati, ketabahan hati, dan Allah Ta'ala bagikan pahala jihad kepada mereka-mereka semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, untuk akhirnya, kita dah sampai akhir ini. Jangan lupa untuk siri yang ke-15 pada malam esok, Ustaz Ehsan Sabri, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di siri pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah wa syarrid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, sekian saja daripada saya, Puas Azam Hakimi, untuk siri yang ke-14 pada malam ni. InsyaAllah kita bertemu dalam siri pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang tuntun, yang tanya soalan pun ada ni. Minta maaf tak sempat nak jawab. Kita bertemulah siri akan datang, insyaAllah. Terima kasih banyak yang menonton. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.